A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini sahabat-sahabat semua, kita dengan keizinan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat membuat Ustazah akan cuba untuk memberi sedikit tazkirah pada pagi Jumaat ini. Itu tazkirah kita pada hari ini ialah tajuknya Al-Qarib, ya. Sebelum tengok dulu. Al-Qarib, iaitu Allah Maha Dekat. Jadi pada hari ini kita akan lihat bagaimana dekatnya Allah dengan kita. Ma'iyatullah bersama kita, kebersamaan dekatnya Allah bersama kita. Mengenai Allahul Qarib, Allah yang dekat, Maha Dekat ini, banyak ayat-ayat Al-Quran ada menyentuh tentang dekatnya Allah dengan manusia. Contohnya yang kita boleh lihat ialah contohnya surah Al-Baqarah ayat 186. Yang kedua surah Al-Baqarah ayat 214. Yang ketiga ialah surah An-Nisa ayat 18. Juga ada dalam surah Qaf ayat 16. Surah Al-Waqi'ah ayat 85. Juga perkataan Al-Qarib ada dalam surah Al-A'raf ayat 56. Juga ada dalam surah Hud ayat 61. Lagi surah Saba ayat 50 dan surah Qaf ayat 41. Ya. Jadi yang Ustazah lihat hanya ada 2, 4, 5, 6, 9 ayat. Mungkin ada lagi yang Ustazah tak sempat tengok. Yang sempat tengok itulah yang disebut perkataan Al-Qarib dalam Al-Quran, yang menunjukkan Allah itu maha dekat dengan kita, sahabat-sahabat semua. Baiklah, kita sama-sama melihat satu ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah itu Al-Qarib, iaitu surah Al-Baqarah ayat 186. Ya, sahabat boleh tengok surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya padamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku tu ialah Allah. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa padaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperolehi kebenaran. Jadi ini contoh satu ayat yang ada menyebut perkataan qarib. Ya, fa inni qarib. Allah ni sungguhnya akunya adalah dekat dengan kamu, dengan manusia. Jadi sedikit penjelasan mengenai ayat surah Al-Baqarah ayat 186 ini adalah iaitu maksudnya ialah
apabila hamba-hambaku bertanya padamu tentang sebahagian urusan yang berkaitan dengan diriku, iaitu dengan Allah, tanya Nabi Muhammad ya, iaitu perihal dekat atau jauhnya diriku daripadamu, jawablah aku dekat dengan mereka. Jadi apakah makna dekat, wahai sahabat semua? Qarib, fa inni qarib tu. Apa makna Allah tu dekat dengan manusia? Iaitu maksudnya, ni Ustaz tengok pada tafsir Al-Munir, maksudnya ialah Allah mengetahui keadaan manusia, keadaan mereka. Allah mendengar ucapan manusia dan melihat perbuatan mereka. Inilah yang dimaksudkan dengan dekat, qarib. Maknanya Allah dengar, Allah tahu apa keadaan manusia, keadaan mereka manusia. Allah mengetahui keadaan, Allah dengar ucapan, Allah melihat apa yang mereka buat. Inilah yang maksudkan dengan qarib. Iaitu dia ada juga dalam surah lain, iaitu surah Qaf ayat 16 ya. Dan sekejap ya. Surah Qaf ayat ayat apa tadi? Ayat 16 ya, surah Qaf. Sekejap ya, kita cari balik. Surah Qaf ayat 16. Kita tengok tafsir ya. Surah Qaf ayat 16. Mana tadi saya ada tanda? Ini dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini ayat ni. Maksudnya surah Qaf ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala lebih dekat dengan manusia ini, lebih dekat daripada urat leher kita ni. Betapa Allah ini maha dekat dengan manusia. Jadi apakah maksud qarib kat situ? Dalam surah Qaf tu. Maksud qarib di sini, qarib dekat tu bukan makna jarak, kata tafsir Al-Munir ni. Bukan makna di sini jarak, namun maksudnya ialah kedekatan ilmu Allah kepada manusia dan pengetahuannya tentang manusia adalah menyeluruh. Jadi ilmu Allah tentang manusia semua Allah tahu. Allah Maha mengetahui apa yang akan berlaku pada manusia daripada awal kandungan sampai mati ya. Dan pengetahuannya dengan manusia adalah menyeluruh. Menyeluruh pengetahuannya, tahu semuanya ya, tahu segalanya. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maksudnya, kata Al-Qushairi, ayat ini memunculkan rasa kekhawatiran dan ketakutan bagi satu kaum, namun juga muncul ketenteraman, kedamaian dan ketenangan hati bagi kaum yang lain. Maksudnya ayat ini boleh jadi manusia itu takut kalau dia berdosa, dan bagi manusia beriman dia akan menjadi suatu ayat yang memotivasikan dia untuk damai, tenteram jiwanya, tenang hatinya kerana Allah bersamanya, Allah amat dekat dengannya, Allah tahu keadaannya. Allah mengetahui semua keadaan manusia tanpa perantaraan malaikat. Sebab dia tahu ya. Tetapi kenapa Allah utuskan malaikat rakib dan atid untuk catat amalan? Dia tahu segala-galanya. Diutuskan malaikat rakib dan atid kanan dan kiri untuk mengawasi setiap manusia adalah untuk menjadi hujah semanusia, untuk menjadi hujah di akhirat nanti. Padahal ilmu Allah tu dah tahu. Allah tahu segalanya. Jadi Allah suruh catat malaikat rakib dan atid ni segala perbuatan kita untuk menjadi hujah di akhirat nanti, supaya manusia tidak memberi alasan untuk mengelak. Sebab ada bukti.
Ini catatannya. Itu maksudnya, ya. Jadi malaikat ni mencatat setiap ucapan dan perbuatan manusia. Tidak ada satu perkataan perbuatan yang tidak dicatat oleh malaikat. Itulah dia maksud Al-Qarib, ya. Jadi tidak ada penghalang antara aku dan sesiapa pun, kata Allah, untuk memakbulkan doanya. Ya, memakbulkan doa. Tidak perlu perantaraan. Maknanya kita kena sepatutnya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ia mengiringi doanya dengan amal soleh dan dengan ikhlas kerana Allah. Kita nak berdoa kepada Allah ni kenalah buat amal soleh dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah maksud ini balik semula kepada surah Al-Baqarah, ya, ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi apakah maksud falyastajibu li, ya, Allah memakbulkan doa manusia ni, ya. Pemakbulan doa mencakupi, Allah makbulkan doa kita ni, Allah terima doa kita ini mencakupi iaitu seperti apa yang doa yang dimakbul oleh Allah, contohnya memudahkan sumber rezeki, Allah beri kesembuhan, Allah beri keluasan, Allah beri ketenangan, dan paling mahal sekali ialah Allah kurniakan hidayah dan hidayatut taufik kepada manusia. Allah beri petunjuk pada manusia. Dan pemakbulan doa sepenuhnya pemakbulan doa ini juga hendaklah memenuhi beberapa syarat. Dia kena ada syarat Allah nak makbul doa kita ni. Yang pertama ialah dia kena buat perintah Allah. Ya, iaitu dengan iman yang benar dan taat melaksanakan ibadah. Ya. Jadi sebab ayat tu akhir dia falyastajibu li walyu'minu bi. Dia hendaklah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala la'allahum yarshudun, ya. Semoga memperolehi kebenaran. Bermakna di sini dirangkaikan pengabulan doa itu hendaklah dengan syarat kita taat patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita beriman kepada Allah, kita taat melaksanakan ibadah yang wajib, ya, dan juga dihiaskan dengan ibadah-ibadah yang sunat. Amal itu hendaklah kita ikhlas. Itulah dia sedikit sahabat semua kita nak menerangkan tentang makna qarib tadi, makna Allah tu dekat, ya. Kita nak terangkan makna Allah dekat, Allah makbulkan doa. Jadi doa tu tidak semestinya hak kita minta terdapat, tapi kadang-kadang Allah beri yang lain. Ya, Allah ada yang Allah terus terima bagi doa itu, ada yang kedua Allah beri yang lain. Allah sembuhkan penyakit, Allah elakkan kemudaratan, atau yang ketiga Allah beri di syurga, ya. Baiklah. Sekarang kita akan lihat, kita nak lihat pula ialah apakah makna Al-Qarib, ataupun bagaimana bilakah manusia itu dekat dengan Allah. Ya, selain daripada Allah dekat, Allah gambar tadi, dekat dengan manusia itu makna Allah tahu keadaan manusia. Ketika mana manusia ini berada dekat dengan Allah. Jadi Ustazah baca satu buku, li'annaka Allah, belajar bersandar hanya pada Allah, dikarang oleh Ali bin Jabir Al-Faifi, ya. Jadi buku ini yang amat baik, super bestseller ni. Kerana engkau adalah Allah, maka tiada rasa takut atau gelisah di hati, tiada pula kegelapan dan kengerian. Jadi hari ini kita akan cuba melihat di saat mana manusia ni dekat dengan Allah, ya. Bagaimana dia boleh dekat dengan Allah. Lalu disebutkan di sini
kedekatan seperti ini dia mengetahui anda katakan dalam hati tanpa menggerakkan kedua bibir. Ya, Allah tahu dalam hati kita pun Allah dah tahu. Tak gerak di bibir pun Allah tahu. Ni saya baca buku ni ya, muka surat 334. Ada sahabat kita yang ada buku ni, li'annaka Allah. Ya, belajar bersandar hanya pada Allah. Muka surat 334. Kondisi anda yang paling dekat dengannya adalah ketika bersujud. Jadi disebutkan dalam buku ini paling dekat kita dengan Allah ialah kita ketika kita sujud. Oleh itu sahabat semua, banyakkanlah bersujud dengan melakukan solat. Bukan sahaja solat wajib tetapi juga solat sunat. Jadi masa itulah kita mengambil peluang untuk berdoa. Ya. Ketika bibir anda kumat kamit subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maka langit seketika terbuka kerana bacaan anda. Allah Al-Jabbar langsung mendengar rintihan anda. Bermakna sahabat semua, ketika sujud kita baca subhana rabbiyal a'la bihamdih, biarlah hati kita khusyuk kerana Allah mendengar bacaan kita, zikir kita. Jangan anda membayangkan bahawa dia jauh atau keadaan anda tersembunyi darinya. Tidak. Ya, di mana Allah Maha dekat. Lalu di sini kita lihat bahawa yang kedua ialah bila lagi Allah dekat dengan kita sahabat, ialah kedua, iaitu ketika 1/3 akhir malam. Pukul 3.45 tu. Ya? 1/3 akhir malam. Sebagaimana riwayat sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia turun, iaitu Allah turun pada 1/3 akhir malam ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, hal min sa'ilin yu'ta, hal min da'in yustajabu lahu, hal min mustaghfirin yughfaru lahu. Apakah maksudnya? Apakah ada yang meminta hingga diberi? Apakah ada yang berdoa hingga dikabulkan? Adakah yang memohon ampun hingga dosanya diampuni? Ni hadis ni sahih, dikeluarkan oleh Muslim dalam sahih Muslim. Jadi Allah bertanya, apakah ada yang minta hingga diberi? Allah akan beri. Allah akan kabulkan permohonan orang-orang mukmin yang berdoa di 1/3 akhir malam. Apakah dia berdoa? Dikabulkan. Adakah yang mohon ampun? Allah akan ampunkan. Subhanallah sahabat semua. Dekatnya dengan kita dengan Allah di 1/3 akhir malam. Allah berjanji akan memakbulkan doa kita. Allah akan mengampunkan kita. Apa saja kita minta, Allah akan beri dengan syarat permintaan yang baik. Di antara kedekatan Allah, dia mendengar derap langkah semut hitam di atas batu besar nan kasar. Subhanallah. Dekatnya Allah, maha luasnya ilmu Allah, tadi kita dah bincang. Allah Subhanahu wa taala mendengar derap gerak semut hitam di atas batu besar di tengah kegelapan malam. Apa dalilnya? Allah berfirman, sahabat tengok ya, surah Al-An'am ayat 6, iaitu surah Al-An'am surah ke-6 ayat 59. Di mana bunyinya, ni ayat tengah-tengah je, sahabat tengok dari pangkalah, saya tak sempat nak ambil ni. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tiada selai pun, tiada selai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya. Surah Al-An'am ayat 59. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tiada selai daun pun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya. Bayangkan sahabat semua, berapa jumlah pemohon, berapa jumlah pokok kat dunia ini. Belum lagi jumlah daun, jumlah pokok pun kita tak boleh bilang. Daun jangan kira lah. Bayangkan daun itu terserah di musim gugur,
Allah mengetahui semuanya. Dia mengetahui jumlahnya, bentuk daun, macamnya dan semua ciri-cirinya. Kenapa dia Maha mengetahui? Sebab dia yang menciptakannya. Ya, dia mendengar. Ya. Dia mendengar dan dia Maha mengetahui. Begitulah. Ya, begitulah kita nak sebut di sini ialah qarib, Maha dekatnya Allah dengan manusia dan juga makhluk. Baiklah sahabat semua. Ya. Seterusnya bila lagi? Sekarang kita nak lihat ialah apakah kesan kita beriman dengan Allah, nama Allah yang bersifat dengan Al-Qarib. Apa kesan pada jiwa kita apabila kita yakin dan beriman bahawa Allah adalah Al-Qarib. Nama Allah Al-Qarib, Allah yang Maha dekat. Kita yakin Allah tu Maha dekat. Apa kesan yang patut ada pada jiwa kita? Yang pertama timbul rasa takut pada Allah. Bila kita tahu Allah ni dekat dengan kita. Ilmu Allah ni maha luas. Allah amat dekat dengan kita. Pegawai dia pun ada, rakib dan atid. Maka timbul rasa takut. Takut untuk melakukan maksiat. Takut engkar pada perintah Allah. Takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kesannya kita ada sifat al-khawf, takut pada Allah. Ya, al-khawf, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi ialah kesan daripada kita beriman bahawa Allah bersifat dengan Al-Qarib, Allah dekat dengan kita, membuatkan seseorang terus-menerus beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang itu akan terus bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu Nabi sendiri, Nabi SAW beristighfar pada Allah 100 kali. Ya, dalam satu majlis saja Nabi beristighfar 100 kali. Apa istighfarnya dalam satu-satu majlis? Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi berada di majlis bukan bercakap, tetapi Nabi beristighfar. Kita yang banyak bercakapnya, kan? Kadang ustaz mengajar pun kita cakap lagi. Ini dalam satu majlis Nabi beristighfar pada Allah sebanyak 100 kali. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini kita perlu contohi. Ya, duduk dalam majlis, ustaz belum datang, ustazah belum datang, beristighfarlah ramai-ramai. Sepatutnya kan, supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita, berzikir pada Allah. Dan kita selain pada kita istighfar, orang yang percaya Allah ini beriman dengan Al-Qarib, Allah tu dekat, ialah kita kena taubatan nasuha. Kita kena taubat dengan taubat yang nasuha. Taubat nasuha ni ada beberapa syarat. Yang pertama, dia kena berhenti terus daripada melakukan maksiat. Yang kedua, dia berazam tidak akan melakukan lagi, mengulangi lagi maksiat yang telah dilakukan. Dan yang ketiga ialah dia hendaklah kalau berkait dengan manusia, dia hendaklah menyelesaikan dengan manusia. Kalau harta dicuri, hendak dipulangkan. Ya. Kalau mengumpat, memfitnah, hendaklah dia mohon maaf. Memfitnah, dia kena buat kenyataan. Kat mana dia fitnah, buat kenyataan balik, mohon maaf dan perbetulkan. Ya. Kalau berkait dengan manusia, pulangkan harta dia. Ya, tu. Jadi itu taubatan nasuha. Sebab tu ulama mengajar kita supaya berdoa pada Allah, Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Ya. Allahumma anta rabbi farzuqna taubatan nasuha. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, rezekikanlah kami dengan taubat nasuha. Baik. Apa kesan yang ketiga? Kesan daripada Al-Qarib ni ialah malu kepada Allah. Apabila kita yakin dan beriman bahawa Allah dekat dengan kita sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Dalam 9 tempat tu, dan 9 ayat, dan malah banyak lagi ayat lain.
yang diseulang-ulang dalam Al-Quran, maka hendaklah kita ada sifat malu pada Allah. Allah Maha dekat, patutkah kita buat maksiat, kita durhaka pada Allah, kita cuai dengan ibadah. Jadi sanggupkah kita durhaka, maka hendaklah kita malu. Malu nak buat maksiat, malu lalai, ada perasaan al-haya wal khauf, haya dan malu dan takut. Kena seimbang dua tu, malu untuk buat maksiat. Ar-raja, mengharap keredaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekejap ya. Bismillah. Seterusnya dalam buku ni diberi contoh betapa cinta Allah, ya, tiada cinta, tanda Allah cinta pada manusia, qaribnya Allah. Walaupun umat dia durhaka. Contoh dia kata ada orang tu buat maksiat, dia tutup habis pintu. Tutup semua kunci. Tetapi Allah tu Maha Latif. Allah tetap masukkan oksigen ke dalam bilik itu. Jadi orang tu dapat bernafas. Allah boleh je buat, kau dah tutup pintu semua buat maksiat, Allah tak beri oksigen, tentu orang tu mati. Tetapi Allah ni qarib, Allah ni latif, Allah nak beri peluang lagi orang tu untuk bertaubat, maka Allah masukkan juga oksigen walaupun orang tu buat maksiat. Ana dia hidup sihat walafiat. Moga-moga dia dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Kesan keempat, cinta pada Allah. Apa makna cinta? Taat patuh pada Allah. Ingat pada Allah. Tanda orang cinta pada Allah ialah banyak berzikir. Zikir ni luas sahabat-sahabat semua. Bukan hanya sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu memang zikir dengan lidah. Kita ada 3 zikir kan? Zikir dengan lidah, zikir dengan hati. Zikir dengan lidah yang tadilah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bersama dengan hati, zikir selawat, zikir la ilaha illallah dan berbagai lagi. Tetapi juga zikir dengan badan. Zikir dengan badan ialah kita taat pada Allah. Kita patuh pada suruhan Allah, tinggalkan larangan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menegakkan agama Allah. Ya, jadi itu tanda orang cinta pada Allah. Dan dia menjadi orang-orang yang taat patuh pada Allah, pejuang agama Allah, berdakwah pada menegakkan agama Allah. Jadi zikir tu ada 3 kategori, zikir lidah, zikir hati dan zikir badan. Badan ni taat, sembahyang, puasa, zakat, haji, berkorban, berjihad, berdakwah, bersedekah, bantu orang, semua tu adalah zikrullah, sebab dia buat benda yang Allah, menuntut ilmu, memberi nasihat dan sebagainya. Yang kelima, kesan Al-Qarib. Kita beriman pada Allah tu qarib ialah membuatkan hati kita tenang. Kan Allah dekat dengan kita. Doalah pada Allah. Allah dengar. Kan tadi kita dah kata, wa iza sa'alaka ibadi, bila hamba-Ku mohon, Allah akan makbulkan doa dia. Allah ni dekat. Jadi Allah, kita boleh bisikkan dengan Allah. Mohonlah doa pada Allah. Allah Maha mendengar. Jadi hati kita tenang. Allah bersama. Sebab tu kita kata, hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwata illa billah. Aku terserahlah semua pada Allah. Biarlah Allah atur hidup kita. Jangan risau. Dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kesan Al-Qarib. Kita yakin Allah ini Maha dekat. Seorang tu jadi seorang yang amat berani. Contoh lihat kepada cerita Nabi Musa AS dengan Nabi Harun lawan Fir'aun. Cerita Rasulullah SAW di mana dia menghadapi tantangan hebat daripada orang-orang kafir. Rasulullah tetap berani menegakkan agama Allah sehingga berjaya membuka kota Mekah. Sehingga berjaya membina sebuah tamadun Islam yang unggul dalam sejarah manusia. Ya, itu berani. Kenapa? Sebab Rasulullah yakin bahawa Allah bersamanya. La takhaf wa la tahzan, kan? Dia kata pada Sayyidina Abu Bakar, jangan kamu takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kan? Allah bersama kita. Jadi kalau kita ingat ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama kita, Allah itu qarib, maka orang itu akan berani. Ya. Dan disebutkan di sini Allah sentiasa bersama
Kejap ya. 341. Dan disebutkan dalam kitab ini, buku ini, bahawa kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala ada dua. Pertama, bersama dengan semua manusia. Allah ada. Allah dekat dengan semua manusia. Sebab tu Allah tahu apa mereka buat. Ma'iyah khusus. Yang ma'iyah umum, kebersamaan bersama semua makhluk, kebersamaan keilmuan, pendengaran, penglihatan. Tetapi yang special ialah ma'iyah khusus, kebersamaan Allah bersama orang-orang beriman. Itu yang kita nak. Allah dekat dengan orang beriman, iaitu kebersamaan Allah beri ialah kecintaannya pada orang beriman, keredaannya. Allah beri pertolongan dan hidayah taufik pada orang beriman. Inilah yang berlaku yang Allah beri kepada para rasul. Pada Nabi Muhammad, pada Nabi Musa, pada Nabi Isa, mana-mana rasul. Dan termasuklah orang-orang mukmin yang berjuang menegakkan agama Allah, yang meneruskan perjuangan para rasul. Maka Allah, ma'iyah Allah atau kebersamaan dekatnya Allah khusus untuk orang ini, di mana Allah bukan sahaja beri dekat, tapi Allah beri cinta, rasa cinta, Allah beri pertolongan, Allah beri taufik, dan Allah cinta dan redha kepada mereka. Jadi cuba kita tanya pada diri kita, kita nak tak Allah redha kita, ya, Allah tolong kita, Allah beri hidayah tu taufik pada kita untuk terus melakukan amal soleh. Tidak ada lain yang perlu kita buat ialah taatlah pada Allah, banyaklah zikrullah, ya. Semuanya menunjukkan pasti bahawa ma'iyah khusus menjaganya dan meneguhkannya. Di mana firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 218 hingga 219. Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, yang melihat kamu ketika kamu berdiri dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang yang sujud. Jadi Allah special sekali ialah Allah melihat orang yang ketika berdiri dalam solat dan ketika sujud. Oleh itu mari sama-sama kita usaha untuk khusyuk dalam solat, kerana Allah amat dekat dengan kita. Dan andainya kita lari daripada ingatan pada Allah, berkhayal ke lain, Allah jauh dari kita. Nak Allah dekat, kita hendaklah khusyuk dalam solat, kita taat pada Allah, kita jadi orang yang az-zakirin, ingat pada Allah dengan melakukan ketaatan, kepatuhan pada Allah. Sentiasa berada di majlis ilmu, menjadi orang-orang yang cinta pada Allah dan Rasul. Disebutkan di sini penglihatan Allah penuh dengan kecintaan, penerimaan, pengabulan dan keampunan. Jadi akhirnya Ustazah rumuskan, buat kesimpulan bahawa janganlah kita sedih, kita susah hati. Marilah kita tenangkan hati, kita berdamai, ya, kita berani menegakkan agama Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala mendengar semua para hamba-Nya, mendengar permintaan hamba-Nya. Allah Maha dekat. Baik yang baik, ya, Allah Maha dekat. Allah dengar semua permintaan hamba-Nya. Di saat anda khawatir, maka tersenyumlah. Ayat ni, buku ni buku motivasi. Ingatlah kedekatannya dengan anda, kerana Allah lebih dekat daripada semua yang anda takutkan. Di saat kita risau, ingat Allah dekat dengan kita. Kerana Allah dekat, kedekatannya dengan anda, kerana Allah lebih dekat daripada semua yang anda takut. Yang kita takut ke orang, takut apa tu, sebenarnya Allah Maha dekat, Allah Maha kasih. Ketika anda sedang dikepung berbagai problem, maka optimislah. Banyak masalah, tapi lihatlah dengan penuh optimis, dengan penuh harapan. Cerai-beraikanlah problem itu dengan berfikir bahawa dia lebih dekat kepada anda, lebih dekat dengan kita daripada orat leher kita. Ya, ini ada satu cerita yang disebutkan dalam buku ini, bahawa nak cerita orang yang yakin pada Allah ni dekat. Ya.
Di mana orang ni pergi musafir di padang Sahara. Tiba-tiba dia dihadang oleh perompak di tengah jalan yang membawa pedang. Jadi perompak ni nak bunuh dia. Jadi orang musafir ni orang beriman, dia yakin pada Allah. Orang tu berkata pada perompak tu, ambillah hartaku. Dia berjalan di padang pasir ya. Tapi perompak tu kata, tak, aku nak bunuhmu baru nak ambil harta kamu. Ya, waliyazubillah. Maka musafir tu minta izin daripada perompak tu untuk sembahyang 2 rakaat. Ni cerita ya. Baik pula perompak ni. Kan? Dia kata, baiklah kamu sembahyanglah. Lalu musafir ni pun sembahyanglah. Masa dia sembahyang tu, iyalah pedang terbunuh dah, orang nak bunuh dah kan, betapa takutnya dia. Apa dia kata? Aku lupa dan tidak ingat lagi semua baca Al-Quran. Aku tak tahu apa dah nak minta. Aku ingat satu je ayat. Surah An-Naml ayat 62. Sahabat cari ya. Surah An-Naml ayat 62. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa padanya, dan yang menghilangkan kesusahan. Dia baca ayat tu je. Ya. Mana dalam solat tu dia baca je ayat tu, dia berdoa pada Allah. Siapakah yang boleh perkenankan doa dalam kesulitan apabila berdoa padanya, dan dialah yang menghilangkan kesusahan. Dia ulang ayat tu. Dia baca dalam solat tu, dia ulang ayat tu. Dah tak ada apa nak baca kan. Dia boleh datang tu je. Belum selesai aku solat, tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda. Aku tidak tahu dari mana dia datang. Dia langsung menyebat perompak itu. Ya, orang panggil pelanun itu. Dengan pedangnya hingga kepalanya melayang. Subhanallah. Masya Allah. Yes, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Inilah nikmatnya orang yang bertawakal sepenuhnya pada Allah. Dia kata, aku tak tahu nak apa lagi, minta pertolongan Allah. Tiba-tiba dengan pertolongan Allah, Allah datangkan seorang lelaki bawa kuda, dan dia sebat orang tu dengan pedang dia, mati perompak tu. Jadi selamatlah orang ini. Ini nak tunjuk bahawa orang ni betul-betul tawakal dia bulat pada Allah. Dia kata, tak ada orang yang boleh tolong aku, hanya kamu ya Allah. Itulah. Ini keadaannya. Samalah dengan Nabi Ibrahim apabila nak dibakar kan. Hasbunallah wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ya, dia serah pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menolong dia. Dan akhirnya kesimpulannya, sesungguhnya dia maha dekat. Cukup anda menggerakkan kedua bibir untuk berzikir padanya, nescaya pintu-pintu langit akan terbuka menyambut suara anda. Allah maha dekat. Allahu Al-Qarib. Cukuplah kita gerakkan kedua bibir kita memohon untuk berzikir dan memohon pada Allah, berdoa pada Allah, maka pintu langit akan terbuka menyambut suara kita. Ya, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ketika Nabi Allah Yunus menyeru Allah Subhanahu wa taala, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Suara Nabi Allah Yunus ni surah Al-Anbiya 87. Yang begitu lemah di tengah berada di 3 kegelapan. Ya, kegelapan laut, kegelapan perut ikan, kan? Ya, berada dalam kegelapan, tetapi Allah tetap dengar. Kan, kegelapan perut ikan, kegelapan laut, ya, kegelapan di situ malaikat Allah dengar. Allah Maha mendengar. Pada Nabi Yunus tu berada dalam perut ikan, dalam kegelapan. Malaikat pun berkata pada Allah. Suara yang sudah dikenal berasal dari tempat yang dikenal. Malaikat pun dengar. Sebab apa malaikat kenal? Sebab Nabi Allah Yunus ini sentiasa mengingati Allah di waktu senang dan susah. Jadi kalau kita nak Allah kenal kita, Allah ingat kita, Allah tolong kita, ingatlah Allah di waktu senang dan susah. Bukan sembahyang masa susah saja, tetapi kita ingat Allah, beribadah pada Allah, taat pada Allah di waktu senang dan susah. Ada harta senang, kita bersedekah. Lalu Allah berfirman, ini penutup dah.
Dalam hadis kursi, man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairim minhum. Barang siapa mengingatkanku, mengingatkan Allah dalam dirinya, maka aku mengingatinya dalam diriku. Barang siapa mengingatiku, mengingati Allah dalam perkumpulan manusia, maka aku akan mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Ingat, ya, bila kita ingat Allah dalam diri kita, Allah pun ingat, mengingatinya, ya, dalam diriku. Barang siapa ingat Allah dalam perkumpulan, maka Allah mengingatinya dalam perkumpulan yang lebih baik. Allah tahu, Allah dengar rintihan kita. Kerana itu, Dia maha dekat. Cukup ucapkanlah ya Allah, maka balasannya adalah Dia menyebut nama anda, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustazah rasa inilah saja tajuk pada hari ini, di mana nak menunjukkan bahawa Allah ini maha dekat pada kita, maka banyaklah bermohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyaklah melakukan ketaatan pada Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, surah Al-A'raf ayat 56. Sungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nak rahmat Allah, banyaklah buat kebaikan. Dan semoga Allah di akhir buku ini dia buat satu doa. Dia kata, ya Allah, alirkanlah air mataku kerana takut rahmat. Kerana takut. Alirkanlah air mataku kerana takut. Rahmatilah rintihan cinta pada setiap titisan air mataku. Ya Allah, hati menyala terbakar. Rahmatilah nyala cinta kasih dan detik-detik jantungku. Ya Allah, huruf demi huruf mulai mengalir kerana kesedihan. Rahmatilah perasaan cintaku padamu, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, agar Dia menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendatangkan kedekatannya, beramal sesuai dengan apa yang diminta oleh Yang Maha Agung, baik berupa ketundukan, tawaduk, muraqabah dan rasa takut. Semoga Allah juga menjadikan kita termasuk golongan yang meminta rahmat dan pertolongan hanya kepadanya semata. Ini akhir kalam, ya, kesimpulannya doa kita ialah, ya Allah, ya Tuhanku, setelah perjalanan renungan terhadap Allah Al-Qarib, kami mohon pada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk orang yang mendatangkan kedekatannya. Kita menjadi orang yang beramal sesuai dengan apa yang diminta Yang Maha Agung, baik berupa ketundukan. Jadikanlah kita orang yang tunduk pada Allah, orang yang tawaduk, takut pada Allah, yang rendah diri pada Allah, orang yang muraqabah, ingat sentiasa Allah melihat, dan menjadi orang yang sentiasa takut untuk doa kepada Allah. Semoga Allah juga menjadikan kita termasuk golongan meminta rahmat dan pertolongan hanya pada Allah. Jadi sekadar itu saja. Segala yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah adalah daripada diri Ustazah sendiri. Ya, sama-sama kita mohon ampun pada Allah. Semoga Allah memberi rahmat pada kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.